Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam buffet Ramadan kali ini. Jadi pada hari ini, insya-Allah Ustaz akan bicarakan berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Ya. Apa yang Ustaz akan bicarakan ini adalah secara umum. Ya. Mungkin berkaitan dengan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan tu mungkin akan diceritakan ataupun dibicarakan oleh guru-guru yang lain, insya-Allah. Baik, dalam kelebihan bulan Ramadan, ya. Secara umumnya terdapat bulan Ramadan ini mempunyai banyak kelebihannya, ya. Dari sudut ganjaran pahalanya yang berlipat kali ganda, kemudian peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan, ya. Banyak, ya. Tetapi Ustaz ingin menggambarkan, ya, di antaranya adalah dalam bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya. Dan pada bulan Ramadan, ya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeza di antara yang benar dan yang batil. Bermaksud Al-Quran ini, bulan Ramadan ini, ya, suatu bulan yang hebat kerana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Di samping pada masa yang sama juga bulan Ramadan, ya, telah disyariatkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Tapi pada kali ini, Ustaz nak memberi sedikit satu gambaran bagaimana hebatnya Ramadan ini. Ya? Mungkin perumpamaan Ustaz buat ni mungkin agak tidak sepadan dengan kehebatan sebenar Ramadan. Tetapi Ustaz ingin membuka minda kita betapa Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat-sangat hebat. Ya? Begini ceritanya. Okey, ya? Okey, bulan Ramadan kita umpamakan seperti satu supermarket yang sangat besar. Supermarket ni, kita duduk daripada jauh, kita dah nampak dia besar. Tapi dia tak buka, sepanjang tahun tak buka. Kecuali 30 hari saja. Dan di kelilingnya, ada pasar raya ataupun supermarket yang kecil-kecil. Yang kita masuk tiap-tiap hari. Tapi untuk yang besar ni, hanya kita boleh masuk 30 hari sahaja. Belum tiba masanya lagi. Apabila tiba masanya, ya, maka apabila pasar raya ini dibuka, syarat yang pertama adalah mesti jangan makan dan jangan minum. Ya? Jadi syarat yang pertama adalah kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Nak masuk supermarket ni, tak boleh makan dan tak boleh minum. Kemudian dalam supermarket yang besar tu yang dihiasi dengan warna-warni ni, ya, sebelum nak masuk tu orang dah iklan macam-macam. Kata pasar raya ni hebat dan sebagainya. Kita berdebar-debar. Ya? Tiba saat dia buka hari pertama tu, bila kita nak masuk, syarat pertama kita jangan makan dan minum. Kita pun teruja kita masuk. Di dalam supermarket tu ada taman tema, ada kedai-kedai dia dalam tu, ya? Beraneka jenis dan sangat cantik, macam-macam. Permainan pun canggih-canggih tak pernah kita jumpa. Dan yang paling best, kita boleh buat apa saja dalam tu free, percuma. Kita duduk dalam tu 30 hari, kita boleh ambil apa saja secara percuma. Kita boleh main permainan dalam tu semua percuma. Ya? Kemudian, dan dalam pasar raya tu juga, sebelum ni kita dah dengar dalam pasar raya yang besar tu, rupanya dalam pasar raya tu pernah didatangi oleh tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh-tokoh dunia yang sangat hebat yang dia tanda tangan. Kita nak tengok tanda tangan dia tang mana. Kat mana dia tanda tangan tu. Kemudian, tak mana kedai dia pergi. Kita nak tahu betapa hebatnya supermarket ni. Ya? Kemudian, yang hebatnya juga, kan? Apabila kita masuk dalam supermarket yang besar, yang indah, cantik ni, dah free. Dan segala hutang kita dengan supermarket yang kecil-kecil tu semua, supermarket besar ni akan tolong bayarkan. Best lah, kan? Kita mungkin ada hutang-hutang dalam kedai-kedai kecil ni, supermarket yang besar ni akan tolong bayar untuk kita. Kemudian, ya, dan satu lagi tawaran, ya, supermarket yang besar ni apabila dia tutup nanti, okey, kemudian kita pergi ke toko-toko ataupun supermarket yang kecil ni, maka supermarket yang besar ni tetap akan membayar hutang kita. Maksudnya walaupun 30 hari kita berada dalam supermarket tu, selepas 30 hari lagi supermarket yang besar ni akan tolong kita bayar hutang apa yang masih ada. Ya. Jadi kemudian, dan yang paling best sekali, cuba bayangkan 10 hari yang terakhir kita berada dalam supermarket yang besar, yang indah ni, yang kita boleh ambil segala-galanya yang ada dalam tu free.
10 hari yang terakhir dia tawarkan. Dia kata ada satu kedai pilihan yang kalau kita dapat jumpa kedai pilihan ini, ya, kita dapat satu tiket di kedai ini, maka 100 juta ringgit akan disalurkan masuk dalam akaun kita. Bayangkan, ya, bayangkan tiba-tiba kita dapat jumpa kedai itu dan kita dapat tiket, kemudian dapat 100 juta masuk dalam akaun kita. Ya? Dahlah kita boleh ambil barang free dalam supermarket yang besar cantik ni. Ya? Segala mak neneknya kita boleh ambil. Ya? Kalau pelajar tetaplah nak ambil handphone yang paling mahal. Ya? Laptop yang paling mahal kan. Kita boleh ambil free. Dan pada masa yang sama kita dapat bonus 1 juta ringgit masuk dalam akaun kita. Apa lagi kita nak? Ya? Ya? Kalau ada betul lah supermarket yang macam ni, sudah pasti berduyun-duyun manusia akan masuk, akan berlumba-lumba masuk. Ya? Dan akhir sekali, apabila cukup 30 hari, kita akan keluar. Ya? Sepatutnya, oleh kerana dapat free, kita dapat lagi 100 juta. Sepatutnya kita keluar daripada supermarket ni, kita bawa lori, ya, berpuluh-puluh lori, kita bawa keluar mai barang-barang free yang ada dalam gedung supermarket ni. Ya? Tetapi, kalau kita keluar dengan keadaan kita tak bawa apa, nah, bawa lah satu beg yang free yang orang bagi tu, kita bawa keluar satu beg saja. Kita bawa keluar daripada supermarket satu beg saja. Sudah pasti orang akan mentertawakan kita. Ya, kenapa begitu bodohnya kita ini? Sedangkan orang lain keluar dengan berlori-lori barang, ya, yang benda-benda yang free yang dapat dalam supermarket itu, tapi kita keluar hanya membawa, ya, satu beg sahaja. Orang mentertawakan kita kerana kita adalah seorang yang sangat bodoh. Ya. Jadi, apa yang Ustaz nak bagi tahu di sini adalah, ya, walaupun perumpamaan contoh yang Ustaz buat ni agak tidak sepadan dengan Ramadan, sebenarnya itulah Ramadan. Ya. Bahkan lebih daripada apa yang Ustaz ceritakan, Ustaz umpamakan tadi sebagai supermarket. Ramadan ini adalah satu gedung yang dipenuhi dengan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Ya, yang kalau kita tak rebut, maka kita akan kerugian yang amat sangat. Ya, secara tak langsung bolehlah kita katakan bahawa bulan Ramadan ini ialah bulan secara jalan pintas untuk kita mendapat ganjaran Allah yang paling banyak. Ya, jalan pintas untuk kita mendapat keampunan Allah. Jalan pintas untuk kita mendapat, ya, kasih sayang Allah. Ya, jalan pintas untuk kita mengubah diri kita. Itulah Ramadan. Itulah kelebihan Ramadan yang dapat Ustaz sampaikan dengan cara yang lebih mudah untuk kita faham, dan kita akan berasa lebih seronok. Kita rasa macam sangat tertunggu-tunggu kita nak masuk dalam bulan Ramadan ini. Nah, dan apa yang Ustaz harapkan adalah sepanjang bulan Ramadan ini, jadilah kita orang yang cerdik. Ya? Jadilah orang yang bijak, jangan jadi orang yang bodoh. Ya? Seperti lelaki tadi yang keluar daripada bulan Ramadan, dia keluar daripada supermarket yang hebat ini hanya dengan membawa sedikit sahaja barang yang dikurniakan, yang diberikan kepadanya. Ya? Jadilah kita orang yang cerdik, iaitu apabila keluar saja daripada bulan Ramadan, kita membawa segala, ya, limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan ganjaran Allah SWT bersama-sama dengan kita, agar ia menjadi bekal untuk akhirat nanti, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu daripada Ustaz. Mudah-mudahan, ya, dalam perbandingan yang Ustaz buat secara ringkas ini memberi satu gambaran jelas kepada kita bahawa Ramadan ini adalah bulan yang sangat didambakan oleh para ulama, para ilmuwan, para orang yang cintakan kepada Allah dan takutkan akhirat, takutkan kematian. Insya-Allah, mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan kita seharian dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.